Baiklah, kembali dalam cerita, kalau boleh saya terus kepada satu kemas terkini daripada KKM atau Kementerian Kesihatan Malaysia terkait dengan COVID-19. 9 Julai ini dia kes sembuh 13 kes, menjadikan jumlah kes sembuh secara keseluruhannya adalah sebanyak 8,499 kes. Hari ini kes positif dilaporkan 6 kes, kesemuanya adalah kes import, iaitu kes positif. Ini menjadikan kalau diikutkan semalam dan juga hari ini adalah hari kedua berturut-turut kes tempatan kosong, iaitu kes positif, dan menjadikan jumlah positif secara keseluruhannya adalah sebanyak 8,683 kes, dan juga hari ini mencatatkan rekod kes kematian juga kosong. Dan pastinya berkaitan dengan perkembangan terkini COVID-19 ini akan kami bawakan dalam buletin Awani seterusnya, dan juga pastinya di Awani 745 dan esroawani.com. Baiklah, tahun ini genap ulang tahun ke-50 pengisytiharan rukun negara oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainabidin. Dan walaupun dikatakan sudah pun 50 tahun, usaha bagi memastikan penghayatan rakyat terhadap rukun negara sentiasa dikatakan berada pada tahap yang tinggi dan juga terus dilakukan. Dan kerana itulah pada lebih kurang pada pukul 3 petang tadi, Majlis Pelancaran Jubli Emas 50 tahun dilancarkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan wartawan yang ditugaskan untuk membuat liputan itu adalah Fauzi Suhaimi. Saya Fauzi Zain dan rakan saya Fauzi Suhaimi membuat liputan itu. Kalau boleh Fauzi, boleh kongsikanlah secara keseluruhannya kita melihat 50 tahun Jubli Emas, apa signifikan bagi mungkin kepada semua, mungkin bagaimana kita boleh memahami signifikan 50 tahun rukun negara ini? Baik, terima kasih Fauzi di Bukit Keuangan. Pada ketika ini saya selesai membuat liputan di mana hari ini merupakan hari sambutan ataupun majlis perasmian sempena 50 tahun ataupun Jubli Emas Rukun Negara. Dan apa signifikannya adalah kita boleh tengok di sini apakah kepentingan rukun negara itu sendiri untuk kita hayati. Dan apa yang saya boleh kongsikan di sini adalah Perdana Menteri ketika berucap sempena majlis perasmian pada sebentar tadi memberitahu dan menekankan bahawa aspek perpaduan negara perlu ditingkatkan ataupun dipertahankan sebab kalau kita tengok kembali sejarah penubuhan ataupun wujudnya rukun negara ini adalah daripada peristiwa 13 Mei yang lalu di mana berlaku pertempuran antara kaum, dan di situ negara wujudkan rukun negara. Dan untuk kita memperhebatkan lagi perpaduan antara kaum di negara kita, sebab apa yang kita tahu, negara Malaysia merupakan negara yang majmuk, yang pelbagai agama, bangsa, negara dan sosial sendiri. Ini yang menjadi keutamaan negara. Dan apa yang menarik dalam ucapan tadi adalah penularan wabak COVID ini menjadikan perpaduan negara kita lebih utuh, di mana satu bangsa, satu negara berganding bahu tanpa mengira agama bangsa, berganding bahu menentang penularan ataupun musuh yang tidak nampak ini, Fauzi. Okey, tadi disebutkan, Fauzi tadi ada sebutkan tentang peristiwa dekat dengan bagaimana rukun negara ini dilakukan. Kalau boleh saya nak tunjukkan di surface saya ini. Ini adalah 3 peristiwa yang membawa kepada pengisytiharan rukun negara di esroawani.com. Anda boleh baca. Antaranya adalah beberapa perkara antara yang disebutkan oleh Fauzi tadi, peristiwa 13 Mei 1969 dan juga penubuhan Magran, iaitu pada 13 Mei juga tertubuhnya satu majlis yang disebut sebagai Majlis Gerakan Negara ataupun Magran, dan satu lagi peristiwa yang dikaitkan dengan rukun negara dikuatkuasakan ialah penubuhan Majlis Perundingan Negara. Jadi untuk anda, jika ada masa dan juga kesempatan, terus ke esroawani.com untuk anda baca laporan dan juga artikel penuh 3 peristiwa yang dikaitkan kepada pengisytiharan rukun negara. Fauzi juga sempat tadi menghantar, saya tahu baru saja selesai event ataupun majlis pelancaran 50 tahun rukun negara, tapi dalam kesempatan yang sama Fauzi juga menghantar story ataupun berita ke esroawani.com. Kalau boleh saya tunjukkan, ini antara laporan berita yang dituliskan oleh Fauzi Suhaimi. PM cadang pendidikan rukun negara dijadikan agenda teras kerajaan. Ini yang dipetik daripada teks ataupun ucapan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi Fauzi mungkin boleh kongsikan kepada kami, selain daripada tumpuan bagaimana rukun negara dijadikan agenda teras kerajaan ini, apa lagi yang boleh ditarik keluar daripada speech, daripada ucapan pelancaran Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin
ditarik keluar untuk dijadikan bahan berita. Kita tahu kalau ucapan Perdana Menteri ini agak panjang ya, lebih daripada 10 minit, 12 minit, 15 minit, tapi kita tidaklah masuk ke semuanya kan, tapi ada beberapa elemen-elemen yang kita boleh tarik keluar untuk jadi bahan berita. Mungkin boleh kongsikan sedikit. Alright, okay. Fauzi, antara intipati yang menarik yang boleh saya kongsikan menerusi ucapan Perdana Menteri tadi, di mana beliau sendiri menyeru kepada rakyat Malaysia, khususnya rakyat di negara ini, untuk terus memperteguhkan iltizam bagi menjunjung kelima-lima prinsip rukun negara itu, di mana 5 prinsip itu adalah sepertinya kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kesopanan dan kesusilaan, di mana kelima-lima prinsip itu perlu dijunjung kita semua untuk terus mencapai perpaduan yang tahap paling tinggi. Maaf saya tersasa, Fauzi. Fauzi, kalau kita tengok kenapa Perdana Menteri menggesa ataupun menyeru kita supaya memperhebatkan lagi semangat ini, kerana semangat perpaduan antara kaum yang ada di negara ini sudah pun kita berjaya dari satu semasa ke satu masa lain, dan daripada timbulnya isu-isu seperti perkauman, agama, semua itu telah pun berjaya kita atasi, dan perkara ini yang menjadi cabaran kepada kita semua untuk kita pertahankan sejauh mana perpaduan itu boleh kita jaga, boleh kita semai dalam jiwa sanubari kita sendiri. Dan Fauzi, ingin saya kongsikan apa yang tertarik petikan daripada Perdana Menteri tadi, menyatakan rukun negara ini telah pun diterap di peringkat sekolah lagi, di peringkat sekolah rendah, di mana di buku latihan, kalau Fauzi ingat masa kita belajar dulu pun, di kulit belakang buku pun telah ternyata 5 prinsip rukun negara, dan selain di dinding-dinding sekolah, di dalam kelas, semua memang di kerajaan ataupun pihak Malaysia mengutamakan 5 prinsip rukun negara ini untuk kita menanam sedalam-dalamnya semangat perpaduan yang ada dalam negara ini. Dan lebih menarik lagi, dalam majlis tadi juga ada saya kira dalam 5-6 orang pelajar yang terdiri daripada persatuan ataupun ahli kelab rukun negara di seluruh negara, di pelbagai sekolah. Maksudnya di sini kerajaan memang komited. Di peringkat sekolah lagi kita dah terapkan apakah kepentingan ataupun kewajaran untuk kita mempertahankan ataupun kita menyerap nilai 5 prinsip rukun negara dalam diri kita sebagai rakyat Malaysia. Okey, Fauzi, lebih kurang dalam 1 atau 2 minit ini, selain pada kita bercerita tentang majlis ataupun event pelancaran tadi, kalau diikutkan ini antara 2, 3 ataupun 3 atau 4 majlis anjuran kerajaan. Kalau diikutkan sebelum ini, kita tahu bila majlis berkaitan dengan kerajaan ini, himpunannya begitu ramai, beribu-ribu kalau diikutkan, kalau kita boleh lihat sebelum ini, maksud saya sebelum fasa pandemik. Tetapi setelah berlangsungnya fasa PKPP ini, majlis juga dibenarkan, dan kalau diikutkan visual yang ditayangkan sebentar awal tadi, kita lihat crowdnya pun hadirin yang datang pun tak ramai. Inilah disebutkan sebagai normal baharu majlis sosial. Mungkin boleh dikongsikan perbezaan kalau dahulu ramai hadirin, crowdnya, tetapi berbeza dengan normal baharu sekarang. Selain daripada crowd dan himpunan orang ramainya itu, mungkin ada normal-normal baharu lain yang boleh dikongsikan oleh Fauzi dari kacamata wartawan itu sendiri. Betul, Fauzi. Seingat saya, program-program kerajaan ni yang mengamalkan penjarakan sosial bermula daripada sidang media Kementerian Kesihatan, di mana masa itu awal-awal dulu kes COVID dilaporkan di setiap hari, dan sehingga hari ini. Dan tadi pun saya hadir ke majlis rasmi kerajaan, di mana penjarakan sosial yang merupakan norma baru tetap diteruskan, walaupun SOP menetapkan hanya 250 dibenarkan hadir untuk satu-satu program, tetapi macam tadi saya nampak untuk mengelakkan berlakunya kesesakan di satu ruangan dalam satu majlis, mereka menyediakan alternatif lain, di mana menyediakan satu ruangan lain dan memancarkan majlis itu secara langsung untuk melihat, untuk orang ramai menyaksikan apakah yang berlaku dalam majlis tersebut. Dan pada saya, aspek penjarakan sosial memang
dipatuhi semua pihak, memang diamalkan. Bukan sahaja di peringkat kerajaan, malah event-event swasta saya kira memang aspek penjarakan menjadi keutamaan yang merupakan norma baru yang patut ataupun yang perlu kita patuhi sebagai SOP. Okey, terima kasih kepada Fauzi Suhaimi atas sebab Fauzi Suhaimi baru saja selesai membuat liputan pada Majlis Signifikan 50 Tahun Rukun Negara di Putrajaya. Saya pasti banyak lagi story ataupun berita yang akan dikongsikan oleh Fauzi Suhaimi di Buletin Awani selepas ini dan Awani 7.45 dan khususnya di astroawani.com. Terima kasih Fauzi Suhaimi. Kalau boleh saya nak mengakhirkan ini, apa yang saya boleh petik daripada ucapan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mana mengatakan kita berasa bangga menjadi warga negara Malaysia walau apapun kaum, agama dan juga warna kulit kerana kita mempunyai jati diri yang sebahagiannya dibentuk oleh prinsip rukun negara. Saya kira itu saja untuk cerita-cerita di sebalik berita. Saya Fauzdin, kita jumpa lagi.